Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Pembelajaran TMK minggu ni adalah bersama saya, Cikgu Munira, tentang langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan. Cikgu akan jalankan pembelajaran hari ini berdasarkan buku teks muka surat 5, membuat berkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian dengan satu set arahan dalam atur cara komputer. Jadi, di akhir pembelajaran kita akan ada satu latihan untuk susun semula baris-baris arahan untuk kita selesaikan satu masalah tugasan dan kamu akan dinilai untuk PP2. Dalam muka surat 5 buku teks kamu tu, Ibu Nadia ni dia mengajar Nadia cara nak sediakan ikan siakap untuk digoreng. Ini cikgu dah tolong Google untuk kamu. Tu ikan siakap. Jadi, dalam buku teks kamu tu, Ibu Nadia ajar Nadia cara macam mana nak bersihkan ikan siakap ni. Mula buang sisik, belah perut, keluarkan insang, basuh. Lepas tu dia dah jadi bersih macam ni. Kita nak goreng. Ingat goreng tau. Ada macam-macam cara nak masak ikan siakap. Tapi kita nak apa? Goreng. Sebab tu dalam buku teks dia kata, apakah langkah-langkah seterusnya untuk goreng ikan tersebut? Jadi cikgu nak tahu macam mana nak goreng. Cikgu search lah internet. Jadi tadi kita kata ikan siakap sea bass kan? Jadi cikgu jumpa ni. Oh, tu cara dia. Alamak, tapi kita orang Malaysia mana pakai deep fryer, kita pakai kuali. Jadi cikgu cari video di YouTube. Jadi cikgu jumpa video oleh Puan Nohan ni. Mari kita tengok macam mana dia goreng ikan. Sekarang kita masukkan tepung jagung di bahagian keluar ini. Sebelum ni kita garamkan ya. Saya tak taruh ikannya, jadi kita tuangkan. Jadi setelah kita lihat video tentang cara menggoreng ikan tadi, apa tujuannya, apa kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Dalam buku teks kamu ada satu petikan dekat bahagian bawah buku surat tulis kata terdapat persamaan antara langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan komputer. Okey, cikgu keluarkan petikannya. Dia kata, aktiviti harian mempunyai langkah-langkah tertentu mengikut urutan. Set arahan atau cara komputer juga mempunyai arahan-arahan tertentu mengikut turutan juga. Jadi persamaannya ialah setiap langkah ataupun arahan tu mesti dilakukan ikut turutan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Contohnya kalau kita goreng ikan tadi tu, kita tak ikut turutan yang sepatutnya. Contohnya kita masukkan ikan sebelum minyak belum panas, adakah ikan tu akan garing? Ataupun kita tak celup ikan tu dalam tepung dan terus masukkan dalam minyak panas, adakah ikan tu akan rasa sedap? Tidak kan? Jadi arahan mesti dilaksanakan supaya hasilnya seperti yang kita nak. Dalam muka surat 6 juga ada contoh tentang Najmi yang ingin membeli minuman panas daripada mesin minuman layan diri. Bahagian atas tu ialah arahan yang perlu diikuti oleh Najmi. Mula-mula Najmi akan masukkan duit berdasarkan harga minuman. Lepas tu dia akan pilih apa yang dia nak. Dia tekan coklat. Selepas itu Najmi kena tunggu sehingga air selesai dituang. Dan kemudian dia ambil minumannya. Di bawah contoh Najmi pula adalah carta yang menunjukkan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh mesin minuman layan diri yang digunakan oleh Najmi tu. Mula terima duit. Dia nyatakan jenis minuman yang dibeli berdasarkan jumlah duit dia masukkan. Lepas tu dia terima arahan daripada Najmi. Lepas tu dia laksanakan penyediaan minuman yang dipilih oleh Najmi tadi tu. Setelah selesai, mesin akan keluarkan minuman dan juga keluarkan baki wang jika ada. Kamu semua pernah guna mesin kan? Berbalik pada slide kita yang tadi. Jadi aktiviti harian yang dilakukan oleh Najmi tu, langkah dia adalah tertentu Dia tak boleh sesuka hati nak buat apa yang dia suka bila dia guna mesin. Mesin juga ada arahan atau cara yang tertentu yang perlu dia ikut apabila dia nak keluarkan minuman. Latihan untuk minggu ni adalah carta alih di muka surat 8 buku teks kamu. Cikgu ada sediakan dalam bentuk Google Form.
Link untuk Google Form ni ada dalam description video, kamu jawab dan nanti submit je lah macam biasa ya. Cikgu hanya akan uji kamu untuk soalan 1 saja ya. Bagi soalan 2 pula, senaraikan langkah yang dilaksanakan oleh mesin basuh mengikut urutan yang betul. Cikgu akan tunjukkan je selepas ni. Ini ya atur caranya. Langkah-langkah yang tulisan hitam tu adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh kita manusia, iaitu kumpul pakaian, masuk pakaian dalam mesin, masukkan serbuk pencuci dan yang bawah tu keluarkan pakaian telah dicuci dan sidai pakaian. Itu semua ialah perlakuan ataupun langkah-langkah yang dilakukan oleh manusia. Bahagian yang tengah inilah yang dikatakan atau cara komputer dalam mesin basuh. Selain daripada orang, komputer juga perlu ada set arahannya sendiri seperti yang mesin layan diri beli minuman tadi kan. Okey, jadi kamu boleh tengok ni, fahamkan. Dan nanti kita akan sambung tentang atur cara komputer dalam subtopik yang seterusnya. Cikgu harap kamu faham dengan pembelajaran kita hari ini. Selamat maju jaya buat latihan kamu. Terima kasih.